Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu'. Jilid 1 karangan Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk dah usul yang kaedah yang ke-36 dah. Usul yang ke-36 nak kenal hadis dhaif dan hadis palsu dah. Okey, usul yang ke-36 dah. Riwayat-riwayat menyatakan kelebihan sembahyang pada hari atau malam bagi bulan tertentu seperti sembahyang raghaib pada malam tertentu di bulan Rajab, sembahyang Ashura dan lain-lain semuanya maudhu', semuanya palsu, kecuali sembahyang tarawih pada malam di bulan Ramadan kerana ada hadis sahih mengenainya. Jadi, riwayat cerita tentang lebih sembahyang pada hari tertentu, malam tertentu seperti sembahyang raghaib pada malam tertentu di bulan Rajab contohnya, sembahyang Ashura ni. Semuanya palsu kecuali sembahyang tarawih lah. Tarawih. Contoh pertama dah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya lailatul Ashura fa ka'annama 'abada Allah ta'ala bimithli 'ibadati ahli as-samawat. Wa man shalla 4 raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdu marratan wa khamsata marratan. Qul huwallahu ahad ghafarallahu lahu dhunuba 50 'aman madiyah wa 50 'aman mustaqbalah wa bana lahu fil mala'il a'la alfi mimbarin min nur. Bermaksud Abu Hurairah meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan malam Ashura, malam ke-10 bulan Muharram, dia seperti menyembah Allah sebagaimana hamba-hambanya daripada penghuni langit. Penghuni langit-langit. Sesiapa bersembahyang 4 rakaat pada malam itu, dia membaca dalam setiap rakaatnya surah Fatihah 1 kali dan 5 kali surah Al-Ikhlas, Allah mengampunkan dosa-dosanya selama 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang kehadapan. 100 tahun. Dan dia membina untuknya dalam syurga yang tertinggi ribuan mimbar dari cahaya. Alfi. Kalau sejuta mungkin ribuan mimbar. 1000 sejuta mimbar dari cahaya. Okey, contoh yang kedua dah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-maghriba awwala laylatin min Rajab thumma shalla ba'daha 20 rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab wa qul huwallahu ahad marratan wa yusallim fihinna 10 taslimat. Atadruna ma thawabuhu fa inna ruha al-amina Jibril 'allamani dhalika qulna Allahu rasuluhu 'alam. قال حفظه الله في نفسه وماله وأهله وولده وأجير من عذاب القبر وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب. Bermaksud Anas bin Malik meriwayatkan katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa bersembahyang maghrib di malam pertama bulan Rajab, kemudian ia bersembahyang selepasnya 20 rakaat antara maghrib isya, dan setiap rakaatnya ia membaca Fatihatul Kitab dan surah Al-Ikhlas 1 kali. Ia memberi salam sebanyak 10 kali lah 20 rakaat 10 kali. Untuk sebanyak dikerjakan sebanyak 20 rakaat 10 kali salam dah. Kamu tahukah apa pahalanya? Sungguhnya Ar-Ruhul Amin yang Jibril mengajarkannya kepadaku. Kata kami para sahabat Allah dan Rasulnya juga yang lebih tahu. Nabi SAW selanjutnya bersabdanya, la Allah melihara dirinya, harta bendanya, isterinya dan ahli keluarganya. Ia juga dilindungi dari azab kubur. Dan ia akan melepasi sirat seperti kilat tanpa hisab dan azab. Khasiat, fadilat dia, kelebihan dia. Contoh ketiga panjang sikit ni. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Qila ya Rasulullah ma ma'na qawlika Rajab syahrullah? Qala li'annahu makhsusun bil maghfirah wa fihi tuhqanu ad-dima wa fihi taba Allahu ala anbiya'ihi wa fihi anqadha awliya'ahu min yadi a'da'ihi. Man samahu istawjaba 'ala Allah Ta'ala thalathata asya' maghfiratan li jami'i ma salafa min dhunubihi wa 'ismatan fima baqiya min 'umrihi wa amanan min al-'atashi yawm al-'ard al-akbar. Faqama shaykhun dha'ifun faqala
يا رسول الله إني لأعجز عن صيامه كله. فقال صلى الله عليه وسلم أول يوم منه فإن الحسنة بعشر أمثالها وأوسط يوم منه وآخر يوم منه فإنك تعطى ثواب من صامه كله. لكن لا تغفلوا عن أول ليلة في رجب فإنه ليلة تسميها الملائكة الرغائب وذلك أنه إذا مضى بك الليل لا يبقى ملك مقرب في جميع السماوات والأرض إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليها فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة فيقول ملائكتي سلوني ما شئتم فيقولون يا ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوام رجب فيقول الله عز وجل قد فعلت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس في رجب ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة 12 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 وقل هو الله أحد 12 مرة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة فإذا فرغ من صلاته صلى عليه 70 مرة ثم يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد فيقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة الروح 70 مرة ثم يرفع رأسه فيقول ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز العظم 70 مرة ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل الله حاجته فإنه تقضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وعدد ورق الأشجار وشفع يوم القيامة في 700 من أهل بيته فإذا كان في أول ليلة في قبره جاءه بواب هذه الصلاة فيجيبه بوجه طلق ولسان ذلق فيقول له حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة فيقول من أنت فوالله ما رأيت وجها أحسن من وجهك ولا سمعت كلاما أحلى من كلامك ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك فيقول له يا حبيبي أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا في شهر كذا جئت الليلة لأقضي حقك وأونس وحدتك وأرفع عنك وحشتك فإذا نفخ في الصور أزللت في عرضتي القيامة على رأسك وأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبدا. Termasuk Anas bin Malik meriwayatkan katanya Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Ditanya orang, wahai Rasulullah, apakah artinya kata anda Rajab itu bulan Allah? Baginda menjawab, kerana ia dikhususkan dengan keampunan Allah. Padanya darah tidak ditumpahkan, padanya Allah menerima taubat para nabi-Nya, dan padanya juga Allah menyelamatkan para kekasihnya daripada tangan musuh-musuhnya. Sesiapa berpuasa pada bulan itu, ia pasti akan mendapat 3 perkara daripada Allah, iaitu pertama, keampunan bagi semua dosanya yang lalu. Kedua, keterpeliharaannya di samping hayat selagi masih hidup, dan ketiganya, keamanan daripada kedahagaan pada hari mahsyar. Tiba-tiba bangkitlah seorang tua lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu untuk berpuasa sepanjang bulan Rajab. Maka Rasulullah SAW bersabda, satu hari di permulaan bulan Rajab, sesungguhnya satu kebajikan diganda, pahalanya 10 kali ganda. Satu hari di pertengahannya dan satu hari lagi di penghujungnya. Jika engkau berpuasa pada 3 hari sahaja daripadanya, saya engkau akan diberikan pahala seperti berpuasa sepanjang bulan Rajab. Cuma jangan lupa bahawa malam pertama bulan Rajab, kerana para malaikat menamakannya Ar-Raghaib. Pada malam itu tidak ada malaikat muqarrab, baik di langit maupun di bumi. Semuanya berkumpul di dalam Kaabah dan di kawasan-kawasan sekelilingnya. Maka Allah menjenguk kepada mereka, saya berfirman, wahai para malaikatku, mintalah kepadaku apa yang kamu mahu. Jawab malaikat, wahai Tuhan kami, hajat kami kepadamu ialah engkau mengampunkan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab.
Kata Allah, telah kuterima permintaanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tiada siapa pun berpuasa pada permulaan hari Khamis di bulan Rajab. Kemudian ia bersemayam di antara semayam Isyak dan semayam Maghrib malam Jumaatnya sebanyak 12 rakaat. Di mana ia membaca pada setiap rakaatnya Fatihatul Kitab satu kali, surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Dan surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Dia memisahkan di antara setiap 2 rakaat dengan salam. Setelah selesai bersemayam, ia berselawat kepadaku sebanyak 70 kali. Ia mengucapkan begini, Allahumma salli ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi. Kemudian ia bersujud. Dia dalam sujudnya membaca Subhan Qudus Rabbul Malaikatur Ruh sebanyak 70 kali. Kemudian ia mengangkat kepala sambil membaca Rabbi ghfirli warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azizul azim antal azizul azam sebanyak 70 kali. Kemudian bersujud pula buat kali kedua. Dibacanya dalam sujud kedua itu seperti telah dibacanya dalam sujud pertama. Kemudian ia memohon hajatnya kepada Allah. Hajatnya pasti akan ditunaikan. Kata Rasulullah SAW, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tiada seorang pun hamba, yakni manusia, baik lelaki maupun perempuan, yang mengerjakan sembahyang ini, melainkan Allah mengampunkan segala dosanya, walaupun ia sebanyak buih di lautan dan sebanyak bilangan dedaun pada pokok-pokok. Ia dapat memberi syafaat pada hari kiamat nanti kepada 700 orang ahli keluarganya. Pada malam pertama di dalam kubur, penjaga sembahyang ini akan datang kepadanya dengan muka yang sangat cantik dan lidah yang sangat fasih. Dia berkata kepadanya, kekasihku, terimalah berita gembira bahawa engkau telah pun terlepas daripada segala kesukaran. Dia berkata, siapakah engkau? Demi Allah, tidak pernah aku lihat wajah yang lebih cantik daripada wajahmu. Tidak pernah aku dengar percakapan yang lebih manis daripada percakapanmu. Dan tidak pernah aku hidup bau wangi yang lebih wangi daripada baumu. Dia berkata kepadanya, wahai kekasihku, akulah pahala sembahyang yang telah engkau kerjakan pada malam sekian di bulan sekian. Malam ini aku datang untuk menunaikan hakmu, bermesra denganmu dan menghilangkan kesepianmu. Apabila ditiup sangkakala, aku akan menuduhkanmu di padang mahsyar. Terimalah berita gembira, kebaikan yang akan engkau terima dari Tuhanmu tidak akan habis buat selama-lamanya. Itu contoh hadis yang ketiga panjang lah. Semaya macam ro'ib ni. Okey, contoh keempat ni. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla lailatan nisfi min Sya'ban 12 rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin qul huwallahu ahad 30 marratan lam yakhruj hatta yara maq'adahu minal jannati wa yushaffi'u fi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum wajabat lahun nar. Bermaksud Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, siapa yang bersemayam pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, ia membaca pada setiap rakaat surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali setiap rakaat. Ia tidak akan keluar dari dunia sebelum melihat tempat tinggalnya di syurga. Ia juga dapat memberikan syafaat pada 10 orang ahli keluarganya, yang mana semua mereka sudah pasti masuk neraka. Okey, rujukan. Hadis contoh pertama. Hadis contoh pertama tu hadis cerita tentang hidup malam Ashura 10 Maret. Baca Fatihah sekali, 5 kali surah Ikhlas. Apa dosa 50 tahun yang lalu dan 50 tahun akan datang dah. Dah membina untuknya rumah syiri, ribuan mimbar cahaya, sejuta cahaya. Okey, hadis contoh pertama dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 102. Al-Zahabi dalam kitab Talkhis Al-Mawdu'at muka surat 106. As-Suyuti dalam La'ali'ul Masnu'ah jilid 2 muka surat 93. Ibn Ara' Al-Kinani Tanzuhul Syari'ah Al-Marfu'ah jilid 2 muka surat 110. Kita hadis yang pertama. Hadis yang kedua cerita pasal sembahyang maghrib pertama, malam pertama bulan Rajab dah. Tadi bulan Asyura ni malam pertama bulan Rajab hari kedua. Fatihatul Kitab dan surah Ikhlas 1 kali. Beri salat sebanyak 10 kali 20 rakaat lah. Supaya roib. Ini malam pertama dah, malam pertama bukan Asyura. Dilindungi azab kubur, lepas sirat sekilat tanpa hisab dah. Jadi hadis contoh kedua dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 103. Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Tabyin Al-Ajab bima warada fi fadli Rajab muka surat 22. As-Suyuti dalam La'ali'ul Masnu'ah jilid 2 muka surat 46. Asy-Syaukani dalam Fawaidul Majmu'ah muka surat 47. Abdul Haji Al-Naqnui muka surat 89 hingga 90. Ibn Ara' Al-Kinani Tanzuhul Syari'ah Al-Marfu'ah jilid 2 muka surat 88.
Okey, hadis contoh ketiga pula. Contoh ketiga panjang lah. Pasal boleh raghaib juga dah. Raghaib ni semaya malam pertama boleh Rajab. Raghaib panggil dah. Dah, lepas tu semaya Khamis puasa dulu hari Khamis, lepas tu malam tu semaya malam Jumaat lah, malam Jumaat semaya 12 rakaat antara Maghrib dan Isyak. Okey, hak ni ada baca macam-macam lah, selawat lah, subuh kudus dah, Rabbi Firli. Jadi panjang, khafiat dia ada cara panjang. Gitulah, lepas tu temai kubur, gitu lebih kurang panjang lah hadis yang ketiga ni. Hadis contoh tiga dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at jilid 2 muka surat 124 hingga 105. Az-Zahabi dalam kitab Al-Talkhis Mawdu'at muka surat 17. Asy-Syaukani dalam Fawaidul Majmu'ah muka surat 47 hingga 60. Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Tabyyin al-Ajab bima warada fi fadl Rajab muka surat 24 hingga 26. Al-Iraqi dan As-Subki dan Az-Zabidi dalam Takhrij al-Hadis al-Ihya jilid 1 muka surat 512 hingga 518. Mula Al-Qari dan Al-Asr Al-Mafah muka surat 460 hingga 461. Ibn Qayyim dan Al-Manar Al-Munif muka surat 95 hingga 97. Itu hadis yang ketiga dah. Panjanglah. Okey, hadis yang keempatnya pendek saja. Dah. Nisfu Sya'ban pula ni. Sembahyang nisfu Sya'ban 12 rakaat. Surah Ikhlas 30 kali dah. Setiap rakaat surah Ikhlas 30 kali. Jadi sebelum mati kita boleh tengok tempat syurga. Dan boleh bersyafaat 10 orang ahli keluarganya hak wajib neraka dah. Okey, hadis contoh keempat ni dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at jilid 2 muka surat 129. As-Suyuti dalam La'inul Masnu'ah jilid 2 muka surat 49. Ibn Qayyim dalam Al-Manar Al-Munif muka surat 99. Al-Iraqi As-Subki dan Az-Zabidi dalam Takhrij Al-Hadis Al-Ihya jilid 1 muka surat 519. Ibn Ara Al-Kinani dalam Tazih Syariah Al-Marfu'ah jilid 2 muka surat 92. Okey, habis itu dah. Komentar dah. Okey, pertama Ibn Jauzi mengemukakan hadis contoh pertama tu. Iaitu hadis tentang semaya Asyura 10 hari, 4 rakaat semaya. Satu kali setiap rakaat tu satu kali Fatihah dan 5 kali surah Ikhlas dah. Dia ampunkan dosa 50 tahun sebelum dan selepas ni. 50 tahun sebelum dan selepas ni. Okey. Ibn Jauzi komentar hadis contoh pertama tadi lah dengan sanad berikut. Haddatsana Muhammad bin Nasr anba'ana qala anba'ana Ahmad bin Husain bin Qurash qala anba'ana Al-Ashari qala anba'ana Abu Bakar an-Nushri qala haddatsana Ahmad bin Salman qala haddatsana Ibrahim al-Harbi qala haddatsana Shurah bin An-Nu'man qala haddatsana Ibn Abi Zanad an abihi an al-Arash an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, setelah mengemukakannya, beliau berkata, Ibn Jauzi kata kepada, hadis ini tidak sahih daripada Rasulullah SAW. Dalam sanad ini terdapat beberapa orang perawi yang jelas dhaifnya, seperti Abdurrahman bin Abi Zinad. Ahmad berkata tentangnya dia perawi muttaribul hadis. Yahya pula berkata tidak boleh dijadikan hujah. Al-Ushari adalah Abu Talib Al-Ushari. Imam Zahabi dan Mizan al-I'tidal berkata antara hadis maudhu' yang diriwayatkan olehnya ialah hadis tentang kelebihan malam Asyura. Kelebihan malam Asyura ni contoh pertama ni antara hadis maudhu' hadis palsu mengikut Imam Zahabi ni. Dia kata hadis palsu ni hak kita baca saja. Malam Asyura 10 hari atau kelebih gitu. Siapa dia riwayatnya iaitu Al-Ushari, Abu Talib Al-Ushari ni. Itulah. Okay, komentar kedua dah. Al-Ajaluni dalam Kashful Khafat berkata hadis tentang solat Asyura dan solat Ar-Ghaib adalah maudhu', adalah palsu dah. Dengan kesepakatan para ulama. Asyura dan solat Ar-Ghaib ini palsu, sepakat ulama hadis. Demikian juga kata Mula Al-Qari dalam Al-Asrar Marfu'ah. Okey, yang ketiga, tanda kepalsuan hadis contoh pertama kelihatan juga pada matan isi kandungan hadisnya. Apa artinya Nabi SAW berkata dia seperti menyembah Allah sebagaimana hamba-hambanya daripada penghuni langit-langitnya? Apakah yang dimaksudkan dengan penghuni langit-langit itu para malaikat? Kalau maksudnya ialah malaikat, maka apakah orang yang menghidupkan malam Asyura dengan solat seperti tersebut dalam hadis itu telah menjadi maksum seperti para malaikat dah? Atau darjatnya meningkat naik sehingga menjadi seperti malaikat? Okey. Itu komentar ketiga. Komentar keempat. Tidak pernah tersebut dalam mana-mana hadis sahih jumlah surah tertentu yang perlu diulangi seperti tersebut dalam hadis contoh pertama.
Dalamnya tersebut surah Ikhlas perlu dibaca sebanyak 5 kali dalam setiap rakaat. Ini contoh pertama dah. Komentar kelima, apa artinya Allah membina dalam syurga yang tertinggi ribuan mimbar dari cahaya untuk orang bersemayam dengan kaifiat, dengan cara-cara tertentu yang tersebut itu dah. Apakah cahaya merupakan bahan untuk membuat mimbar? Atau mimbar itu bercahaya? Komentar ke-6 dah. Setelah mengemukakan hadis contoh kedua, contoh kedua ni pula. Contoh kedua ni boleh rajak, pertama boleh rajak riwayat lah nak. Fatihah dan surah Ikhlas 1 kali. 10 kali salat 20 rakaat. Lindung azab kubur lah. Lepas titian sirat seperti kilat. Jadi hal ni setelah mengemukakan hadis contoh kedua tersebut dengan isnad tersendirinya, Ibn Jauzi menghukum hadis itu sebagai maudhu', sebagai palsu juga. Demikian juga ia dihukum maudhu' oleh As-Suyuti, oleh Ibn Qayyim, Ibn Araq dan lain-lain. Ramailah tukar hadis besar menghukum yang palsu dah. Komentar ketujuh, Al-Imam Ibn Taymiyah berkata, hadis-hadis tentang sembahyang tertentu di awal bulan Rajab atau pada malam Jumaat pertama di bulan Rajab dan sembahyang pada malam nisfu Sya'ban, demikian juga sembahyang raghaib, semuanya adalah dusta dengan ijma' para ulama hadis, palsu belaka, dusta belaka. Sembahyang itu adalah bid'ah, itu tidak pernah diajar oleh Rasulullah SAW dan para khulafa'nya. Begitu juga dengan sembahyang tertentu pada malam Mi'raj. Tiada khilaf di kalangan ulama hadis tentang maudhu' palsunya. Lihat Majmu' al-Fatawa jilid 22 muka surat 34, Minhaj Sunnah An-Nabawiyah jilid 7 muka surat 433 hingga 434. Okey, komentar ke-8. Hadis contoh ketiga pula. Contoh ketiga ni hadis panjang dah. Pasal macam ada juga dah pasal apa? Awal boleh rajab atau raghaib ni. Jadi sini pada sebut pada dekat menamakannya raghaib, sembahyang raghaib lah. Guna hajat ke apa dah. 12 rakaat juga. Jadi hampir samalah, ada unsur sembahyang raghaib 12 rakaat. Hadis contoh ketiga yang panjang itu dikenali sebagai hadis solat raghaib ni. Para ulama hadis ijma' tentang maudhu' tentang palsunya, sepakat ni. Imam Abu Muhammad Izzuddin bin Abdul Salam, Ibnul Jauzi, An-Nawawi, Al-Iraqi, Al-Tartusi, Abu Khattab, Ibn Dihyah, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Az-Zahabi, Ibn Subki, Hafiz Ibn Hajar, As-Suti, Asy-Syaukani dan lain-lain adalah antara tokoh-tokoh yang menghukumnya sebagai hadis maudhu'. Jadi tokoh-tokoh besar ni, tak kira salafi ke bukan salafi ke, semua kata hadis terpalsu dah. Komentar ke-9 dah. Walaupun hadis solat raghaib itu tersebut dalam kitab-kitab terkenal seperti Qutul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki dah, tegur pada Imam Ghazali, dan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Para ulama tetap tidak teragak-agak dalam menghukumnya sebagai hadis maudhu', hadis palsu juga. Tak teragak-agak lah, walaupun Imam Ghazali ko sehebat setengah mana pun tetap orang kata hadis palsu lah. Imam Nawawi dalam sebagai contohnya telah berkata sembahyang ini adalah bid'ah mazmumah, bukan bid'ah hasanah, bid'ah mazmumah, bid'ah tercela. Mengkarah menyalahi sunnah, lagi qabihah, keji dah. Itu Imam Nawawi kata dah. Janganlah terpedaja semata-mata kerana ia ada tersebut dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Lihat An-Nawawi Khulasatul Ahkam jilid 1 muka surat 515 hingga 516. Takhrij Ahadits Ihya Ulumuddin jilid 1 muka surat 515. Okey, tu. Perkara yang sama juga telah dikatakan oleh Al-Jaluni dalam Kashful Khafa jilid 2 muka surat 417. Kata beliau termasuk dalam hadis maudhu', hadis palsu juga hadis-hadis yang tentang kelebihan malam Jumaat pertama di bulan Rajab. Sembahyang diadakan pada malam itu dinamakan sembahyang raghaib dah. Dia tidak sabit dalam sunnah dan tidak juga sabit dalam di sisi imam-imam hadis. Walaupun ia disebutkan oleh pengarang Al-Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan pengarang Qutul Qulub, namun sesuatu sunnah itu tidak akan sabit melainkan dengan sabda Nabi SAW, perbuatannya dan takrirnya. Kena ada Nabi kata, Nabi suruh dulu. Okey, ke-10. Komentar ke-10. Al-Hasan Al-Ghazali, Imam Ghazali mengemukakan sembahyang raghaib dalam kitab Ihya Ulumuddinnya sebagai salah satu sembahyang yang mustahabah dianggap elok. Hanyalah semata-mata kerana beliau melihat penduduk Baitul Maqdis mengamalkannya dan dengan tetap, dan mereka tidak rela meninggalkannya. Penduduk Baitul Maqdis jadi hujah dah. Padahal menurut Al-Izz bin Abdul Salam sebelum tahun 448 Hijrah di Baitul Maqdis pun belum lagi wujud sembahyang raghaib di bulan Rajab, dan juga sembahyang pada malam nisfu Sya'ban tak wujud lagi dah. Menurut beliau pada tahun 448 Hijrah datang ke Quds seorang lelaki dari Nablus yang dikenali dengan nama Ibn al-Hayy. Dia seorang yang sangat merdu bacaan Qurannya. Pernah dia bersembahyang di Masjid Al-Aqsa pada malam nisfu Sya'ban.
Lalu ada seorang lelaki mengikutinya. Kemudian semakin bertambah-tambahlah makmumnya. Orang ikut makmum dia lah pengikut dia. Ketika dia selesai sembahyang, ternyata di belakangnya sudah terdapat sekian ramai makmum. Ya. Ini Tok Imam Ibn al-Hayy itulah. Jadi, itu orang Nablus ni, Ibn al-Hayy. Pada tahun berikutnya dia datang lagi. Maka bersemayanglah bersamanya sekian ramai orang. Dari situlah bermula semayang-semayang tersebut di Masjidil Aqsa. Dan di rumah-rumah orang di sana. Kemudian ia menjadi tetap semacam sunnah hingga ke zaman kita ni. Start jadi bid'ah yang berterusnya. Lihat takhrij hadis Ihya Ulumuddin jilid 1 muka surat 515. Komentar ke sebelah ni. Kebanyakan ulama menganggap Ibnu Jahdam iaitu Ali bin Abdullah bin Jahdam As-Sufi meninggal pada 14 Hijrah sebagai perkara hadis solat ar-ghaib. Perkara hadis solat ar-ghaib ni Ibnu Jahdam dia tertuduh ada Ali bin Abdullah Al-Jahdam As-Sufi. Ibnu Jauzi dan lain-lain mengatakan beberapa orang perawi dalam isnadnya adalah majhul terkenal mereka. Lihat Ibnu Jauzi Al-Mawdu' jilid 2 muka surat 105. Takhrij hadis Ihya Ulumuddin jilid 1 muka surat 515. Az-Zahabi bahkan mengatakan mereka barangkali tidak pernah dilahirkan. Az-Zahabi dalam Talkhis Kitab Mawdu'at muka surat 17. Nama terkenal aku apa? Mereka barangkali tidak pernah dilahirkan. Dia kata pada perawi lah. Yang pentingnya perkara hadis nama dia Ibnu Jahdam tu ada dalam solat ar-ghaib. Sesetengah ulama pula mengatakan solat ar-ghaib tu bukan direka oleh Ibnu Jahdam tetapi direka oleh orang lain sebelumnya. Sebagai bukti kata mereka Abu Talib Al-Makki telah pun menyebut hadis tentangnya dalam Kutul Qulub sedangkan beliau telah meninggal dunia pada tahun 383 Hijrah. Dia kata bukan Ibnu Jahdam lepas tu lagi dah. Dan dalam isnad Abu Talib tidak ada pun Ibnu Jahdam di situ dah. Orang lain pula dah. Ini menunjukkan Ibnu Jahdam bukan perekanya. Paling tinggi pun Ibnu Jahdam hanya sempat hidup sezaman dengan Abu Talib Al-Makki dah. Tidak dapat dipastikan siapakah mengambil daripada siapa sebenarnya. Apa yang pasti ialah hadis itu tetap maudhu' ni. Kita punya penyerta ada siapa dia bercerita ni perawi tu lemah setengah mana tapi hadis tetap maudhu'. Ulama putus dah. Telah putus bahawa hadis itu palsu. Komentar ke-12, setengah ulama menganggap bid'ahnya solat ar-ghaib itu adalah kerana beberapa alasan berikut. Pertama, kerana ia dikerjakan dengan berjemaah. Sedangkan tidak semua solat sunat itu mesti dikerjakan dengan berjemaah. Kecuali apabila ada nukilan yang sahih daripada Nabi SAW bahawa baginda pernah mengerjakannya dengan berjemaah. Itu pertama dah. Yang kedua, kerana ada ketentuan membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Qadar dalam jumlah tertentu pada setiap rakaatnya dah. Ini adalah suatu perkara tidak pernah dinukilkan daripada Rasulullah SAW melalui riwayat sahih. Jadi, mesti baca surah Ikhlas pertama, yang kedua Qadar ni. Satu perkara yang mesti ada dalil lah. Tidak jadi bid'ah. C. Di dalamnya terdapat perkhususan malam Jumaat dengan ibadah-ibadah tertentu padahal Nabi SAW melarang daripada melakukan begitu. Ya ada sebut malam pertama, malam Khamis. Malam Jumaat lah. Malam Jumaat. Hari Khamis, malam Jumaat tu. Nabi dia suruh ibadah khusus. Sedangkan Nabi larang ada hadis sahih. Baginda SAW melalui saluran-saluran riwayat yang sahih telah melarang umatnya berpuasa pada hari tertentu. Lalu pada malamnya pula sembahyang khusus dirikan, Nabi larang juga dah. Yang keempat ada sekelintir umat Islam di sana sini terlalu mengutamakan malam malam itulah oleh Rajab ni. Sehingga mereka menganggapnya sebagai fardu. Beratnya anggap fardu dah. Malah ada di antara mereka meninggalkan sembahyang fardu tapi tidak rela meninggalkan sembahyang raghaib dah. Ini merupakan malapetaka yang amat-amat besar dah. Yang kesibukan membilang jumlah surah-surah yang harus dibaca merupakan salah satu sebab bagi hilangnya khusyuk. Ketika bersolat, ia juga menyalahi sunnah Nabi SAW dah. Masa itulah nak ikut dia jadi makruh lah. Hilang khusyuk. Yang ke-F, terdapat dua surah yang pelik selepas solat ar-ghaib dengan bacaan-bacaan khusus seperti tersebut dalam hadis contoh ketiga tadi lah yang diberikan di atas. Sedangkan tidak diketahui wujud sujud tanpa rukuk dalam syariat Islam selain sujud tilawah saja menurut Abu Hanifah dan Malik. Imam-imam selain mereka berdua pula hanya mengecualikan sujud syukur di samping sujud tilawah. Ada tak setuju sujud syukur dah, gitulah. Yang ke-G dah. Tidak diketahui sembahyang itu dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Tak ada dalil, tak ada bukti dah. Para tabi'in dan juga para imam ijtihad ini tak buat belaka. Pak mazhab tu buat. Kalau sembahyang itu memang ada asasnya dalam syariat, tentulah ia telah diamalkan oleh mereka sebelum itu lagi lah. Sebenarnya menurut sejarah sebagaimana telah disebutkan oleh Anis Ibn Abdissalam,
Solat itu baru direka selepas lebih 400 tahun kewafatan Rasulullah SAW. Begitulah. Jadi dia lepas 400 tahun tu baru timbulnya semaya raghaib ke apa dah. Jadi zaman dulu tak wujud dah. Komentar 13. Hadis contoh keempat ni dah. Hadis contoh keempat tu iaitu semaya nisfu Sya'ban 12 rakaat. Pula dah tadi Rajab ni nisfu Sya'ban. Di syafaat pada 10 ahli keluarganya dah. Hadis contoh keempat ini juga maudhu' yang kata dah. Sanadnya menurut apa yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi adalah seperti berikut. Anba'ana Muhammad bin Nasir qala anba'ana Abu Ali bin Albana qala akhbarana Ahmad bin Ali al-Kitab qala akhbarana Abu Sahal Abdus Samad bin Muhammad al-Antari qala hadatsna Abu Hasan Ali bin Ahmad al-Yunani qala hadatsna Ahmad bin Abdullah bin Daud wa qala hadatsana Muhammad bin Jahan qala hadatsana Umar bin Abdurrahim قال حدثنا محمد بن وهب بن عتية الدمشقي عن بقية بن الوالد عن ليث عن بن أبي سالم عن القعقاع بن مسعود الشيباني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Ibn Jauzi mengenainya, ia juga hadis maudhu'. Hadis kepapah di maudhu' pasal nisfu sembahyang malam nisfu Sya'ban 12 rakaat kan. Dalam sanadnya terdapat sekumpulan orang yang tidak dikenali majhul sebelum Baqiyah dan Laith. Mereka berdua juga perawi yang dhaif, Baqiyah dan Laith ni. Hal lain tak kena ada. Malapetaka dalam isnad hadis ni terletak pada orang-orang sebelum mereka. Lihat Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 109. Mazhabi pula berkata isnadnya gelap hingga kepada Baqiyah. Talkhis Al-Mawdu'at muka surat 18. Komentar ke-14. Demikianlah kedudukan hadis-hadis yang menyatakan kelebihan sembahyang pada hari atau malam bagi bulan tertentu. Terdapat banyak lagi contoh-contoh lain selain yang telah dikemukakan di atas. Semuanya boleh dikatakan maudhu' semuanya. Palsu semuanya. Itulah sebabnya Al-Ajaluni dalam Kashful Khafat menulis bab solat raghaib solat malam nisfu Sya'ban, solat nisfu Rajab, solat iman, solat malam Mi'raj, solat malam Qadar dan solat setiap malam di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan dan lain. Tidak ada satu pun hadis sahih tentangnya, tu kata Al-Ajaluni. Okey, serujuk Al-Ajaluni dalam Kashful Khafat jilid 2 muka surat 517. Okey. Ia terbuktilah usul 3 penil ni. Iaitu iaitu riwayat menyatakan kelebihan sembahyang pada hari tertentu atau malam bagi bulan tertentu seperti sembahyang raghaib pada bulan tertentu di bulan Rajab, sembahyang Asyura dan lain-lain, semuanya palsu, semuanya maudhu'. Kecuali sembahyang tarawih. Kerana ada hadis sahih. Habislah komentar yang ke-36, kita pergi pada tujuannya ni. Padahal sekat tu wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.